Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini saya akan membincangkan satu topik iaitu analisis kesalahan bahasa dalam peperiksaan STPM semester 2. Baik, jadi dalam analisis kesalahan bahasa ini terdapat kesalahan tata bahasa iaitu morfologi, kesalahan morfologi dan kesalahan sintaksis serta kesalahan aspek mekanis. Jadi buku rujukan ataupun bahan rujukan yang boleh digunakan adalah seperti Kamus Dewan, Tata Bahasa Dewan, Tata Bahasa Asas, Kamus Komprehensif Bahasa Melayu dan buku-buku yang berkaitan. Dalam masa pembelajaran, setiap pelajar dan juga dalam soalan, pelajar perlu mengenal pasti kesalahan bahasa dan setiap kesalahan itu perlu dijelaskan sebab kesalahan bahasa tersebut dan seterusnya membetulkan kesalahan bahasa. Jadi setiap satu kesalahan itu membawa satu markah, alasannya ataupun sebabnya ialah satu markah lagi dan pembetulan bagi kesalahan bahasa juga membawa satu markah. Jadi kesalahan bahasa ada banyak, contohnya ejaan, tanda baca, diksi dan yang paling banyak ialah aspek morfologi dan sintaksis. Seterusnya kesalahan morfologi juga ada banyak jenis kesalahan seperti yang saya senaraikan. Kesalahan biasanya banyak kesalahan kata kerja iaitu kata kerja transitif, kata kerja tak transitif. Kata kerja transitif ni biasanya kesalahan tiada objek ataupun tiada penyambut. Kata kerja transitif yang tidak diikuti oleh penyambut ataupun objek. Seterusnya kesalahan kata majmuk, kata jamak, kata pemberi, kata hubung. Kata hubung pun ada kata hubung berpasangan, kata nafi, kata bilangan, penjodoh bilangan. Ada soalan yang menyentuh alomorf yang tidak sesuai. Kesalahan diksi disebabkan ejaan ataupun kesalahan tanda baca seperti tanda seru. Dan bagi kesalahan sintaksis juga ada banyak. Contohnya kesalahan frasa nama iaitu hukum DM, kesalahan frasa kerja contohnya frasa kerja transitif, seperti menyiarkan semula, sepatutnya menyiarkan apa. Jadi menyiarkan perlu diikuti oleh kata nama yang merupakan objek ataupun penyambut bagi kata kerja transitif tersebut. Selain itu terdapat juga kesalahan frasa adjektif, frasa sendi nama, penanda wacana, klausa bebas. Klausa bebas tak lengkap contohnya kesalahan hal ini kerana ataupun hal ini demikian kerana. Dan seterusnya kesalahan ayat tergantung iaitu ayat tiada subjek ataupun ayat tiada predikat. Dan ini contoh-contoh kesalahan dalam aspek mekanis ni iaitu seperti kesalahan tanda sempang, kesalahan kata sendi yang diikuti oleh kata nama yang selalunya dirapatkan, itu satu kesalahan. Dan kesalahan imbuhan iaitu kata dasar, contohnya banyak, perlu menggunakan imbuhan yang sesuai iaitu imbuhan ke-an. Jadi kebanyakan dan seterusnya kesalahan ejaan lah. Kebanyakannya kesalahan seperti yang selalu dilakukan oleh pelajar, kesalahan mengeja memorandum, kesalahan mengeja naskah, perkataan naskah. Seterusnya tanda baca, tanda koma. Dan kalau kita lihat ini contoh kesalahan-kesalahan biasa yang dilakukan oleh pelajar dalam semester 2 ni. Jadi kalau dilihat contoh ayat
Jadi kita lihat ayat 1 hingga ayat 5 tu terdapat kesalahan tata bahasanya. Contoh ayat pertama, Pak Ali menjaja di tepi jalan. Jadi pelajar boleh mengesan kesalahan tata bahasa dalam ayat tersebut. Seterusnya ayat yang kedua, jangan membuat bising di dalam kelas. Ya, juga terdapat kesalahan tata bahasa. Ayat ketiga, adik suka coklat berperisa durian, juga ada kesalahan. Jadi pelajar boleh mengesannya. Ayat yang keempat, harga petrol meningkat berbanding minggu lalu. Dan ayat kelima, dengan bekerja dapat mengumpul wang. Jadi ini biasanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pelajar semasa menulis ayat dalam esei, sama ada esei semester 1 ataupun esei kerja kursus dalam semester 2. Jadi kalau kita lihat tadi ayat yang pertama, Pak Ali menjaja di tepi jalan itu, menjaja itu ialah kata kerja transitif yang perlu diikuti oleh objek. Jadi Pak Ali menjaja apa? Pak Ali menjaja jagung di tepi jalan. Seterusnya, jangan membuat bising. Jadi membuat ialah kata kerja transitif, perlu diikuti oleh kata nama sebagai objek. Jadi bising itu kata adjektif. Jadi itulah salahnya. Sepatutnya jangan berbuat bising. Jadi apabila kita tukar imbuhan ber di situ, berbuat sudah menjadi kata kerja tak transitif. Jadi kalau kata kerja transitif membuat mesti diikuti oleh kata nama saja sebagai objek ataupun penyambut. Seterusnya ayat ketiga, adik suka coklat. Ini pun biasa kesalahan yang dilakukan oleh pelajar. Sepatutnya adik suka perlu diikuti oleh kata sendi nama. Sebab suka itu kata adjektif. Jadi suka akan coklat berperisa durian. Jadi ini kesalahan yang biasanya dilakukan oleh pelajar tanpa disedari oleh mereka. Jadi adik suka akan coklat berperisa durian. Ataupun adik menyukai coklat berperisa durian. Seterusnya, harga petrol meningkat berbanding minggu lalu. Ini juga kesalahan yang biasa dilakukan dalam esei kerana perkataan berbanding, kata kerja tak transitif berimbuhan ber itu perlu diikuti oleh kata sendi nama dengan, berbanding dengan minggu lalu. Seterusnya, dengan bekerja dapat mengumpul wang. Jadi ini ayat yang tidak mempunyai subjek. Jadi dengan bekerja, siapa yang dapat mengumpul wang? Jadi objeknya sepatutnya dimasukkan di situ. Dengan bekerja, kita dapat mengumpul wang. Jadi petua-petua yang perlu diingati oleh pelajar ialah pelajar perlu berhati-hati dengan kata kerja transitif, kata kerja tak transitif, kemudian juga kata sendi. Contohnya ayat yang ketiga itu, adik suka akan itu. Jadi akan boleh berfungsi sebagai kata sendi. Selain akan ialah kata bantu. Tapi dalam konteks ayat ini, suka akan itu akan berfungsi sebagai kata sendi. Jadi pelajar perlu membezakan yang mana satu ayat yang menggunakan kata bantu dan juga yang mana ayat yang menggunakan kata sendi nama. Kalau kata bantu, mestilah ayat itu yang menggambarkan kata bantu membantu tugas kata kerja. Contohnya akan pergi, adik akan pergi ke sekolah. Jadi akan pergi, jadi akan itu bukan kata sendi, tapi akan itu ialah kata bantu. Seterusnya dalam soalan STPM semester 2 ini, analisis kesalahan bahasa ini dalam bahagian B, bahagian akhir sekali. Jadi teknik menulis jawapannya di situ dalam ruangan soalan sudah disediakan 3 ruangan. Jadi ruangan yang di sebelah kiri itu sudah tentu kesalahannya. Yang di tengah itu sebab atau alasan kesalahan, dan yang di sebelah kanan ialah pembetulannya.
dan pelajar dikendaki memberikan 3 kesalahan saja sebab peruntukan markah 9 markah itu sudah disediakan untuk 3 kesalahan, 3 alasan dan 3 pembetulan. Jadi 3 kali 3 9 markah. Ini biasa kesalahan yang dilakukan, kelemahan-kelemahan jawapan pelajar dalam latihan, di dalam kelas pun pelajar biasanya melakukan kesalahan. Contohnya kesalahan tidak dapat mengesan kesalahan bahasa dalam petikan. Seterusnya tidak dapat memberikan alasan bagi kesalahan bahasa. Tidak dapat memberikan kesalahan bahasa ini berpunca daripada penguasaan aspek morfologi dan sintaksis pelajar yang lemah. Jadi pelajar perlu menguasai aspek morfologi dan sintaksis serta juga aspek mekanis tadi yang dibincangkan pada awal perbincangan kita tadi. Seterusnya, pelajar tidak dapat memberikan jawapan yang betul bagi kesalahan bahasa. Jadi sepatutnya pelajar perlu memberikan jawapan yang betul berdasarkan kesalahan dan juga alasan yang betul. Dan biasanya kebanyakan pelajar memang tidak dapat menjawab bahagian yang di tengah itu, iaitu bahagian kesalahan bahasa, alasan kesalahan itu. Dan ada juga pelajar yang sesuka hati menjawab kesalahan itu yang melebihi 3 kesalahan. Jadi elakkan daripada kesalahan tersebut. Ini contoh analisis kesalahan bahasa berdasarkan petikan yang saya sediakan di sini, dan juga petikan ini ada dalam blogspot saya. Jadi para pelajar boleh membuat latihan, mencuba dengan mencari kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam petikan tersebut. Dan biasanya petikan itu memang tidak panjang, jadi lebih kurang 90 patah perkataan saja. Jadi dalam petikan tersebutlah pelajar perlu mengesan kesalahan-kesalahan yang dinyatakan tadi, iaitu kesalahan morfologi, sintaksis, dan sebahagian kecil juga kadang-kadang mungkin ada kesalahan aspek mekanis. Tapi yang paling banyaknya ialah biasanya kesalahan morfologi dan kesalahan sintaksis. Jadi kita boleh kita lihat contoh kesalahan yang pertama. Jadi dalam peperiksaan pelajar boleh menandakan kesalahan tersebut dengan membuat garisan ataupun membulatkan kesalahan ataupun apa-apalah supaya pelajar dapat mengenal pasti kesalahan dan juga jawapannya. Jadi setelah ditandakan kesalahan tersebut, jadi pelajar perlu memikirkan alasan dan juga pembetulannya. Jadi kalau kita lihat setelah dianalisis petikan ini, jadi terdapat 3 kesalahan. Jadi kesalahan yang pertama itu membawa kepada kemajuan. Kesalahan kedua, pelbagai pihak tidak bertanggungjawab. Dan kesalahan ketiga, terlalu kerap sekali. Jadi cuba kita lihat cara menulis kesalahan, sebab kesalahan dan pembetulannya. Jadi kesalahan yang pertama tadi membawa kepada kemajuan. Jadi apa alasannya? Jadi pelajar perlu menggaris perkataan membawa tadi itu. Jadi kesalahannya ialah kesalahan kata kerja. Membawa itu kata kerja transitif, tidak diikuti oleh objek atau penyambut. Dan pembetulannya ialah membawa kemajuan. Membawa itu kata kerja transitif dan kemajuan itu kata nama sebagai objek, iaitu kata nama terbitan. Seterusnya bagi kesalahan kedua, pelbagai pihak tidak bertanggungjawab. Jadi apa sebab kesalahannya? Kesalahan tidak menggunakan kata hubung relatif ataupun kata hubung pancangan relatif dalam ayat relatif atau dalam ayat pancangan relatif.
Jadi sepatutnya pelbagai pihak yang tidak bertanggungjawab. Dan seterusnya, terlalu kerap sekali melayari. Jadi apa kesalahannya? Kesalahannya ialah kesalahan penggunaan kata penguat hadapan digunakan serentak dengan kata penguat belakang. Jadi yang betulnya ialah terlalu kerap melayari ataupun kerap sekali melayari. Jadi pelajar perlu menguasai kata penguat ini dalam kata tugas. Jadi kalau kata penguat hadapan tidak boleh diikuti oleh kata penguat belakang. Kalau kata penguat belakang juga tidak boleh di awalnya itu ada kata penguat hadapan. Cuma kata penguat bebas saja yang boleh berada di hadapan atau di belakang. Ataupun kata penguat bebas berada di depan dan boleh diikuti oleh kata penguat belakang. Jadi sekian saja untuk perbincangan kali ini bagi tajuk bagi topik analisis kesalahan bahasa. Sekian, terima kasih.